Saya Iskandar pada tanamseri.com. Hari ini kita nak cerita tentang radish ataupun lobak putih. Sebab apa saya nak cerita tentang radish ni? Sebab hari ini saya promote benih radish RM3 je untuk 3 paket benih, iaitu 1 paket benih radish, 1 paket benih kangkung dan 1 paket benih sayur sawi Hong Kong ataupun sawi bunga. Jadi 1 paket benih radish ni ada lebih kurang dalam 100 biji benih, kira 80 hingga 100 biji benih. Jadi setiap biji ni yang kawan-kawan tengok ni, ini akan menghasilkan 1 pokok. Okey. Dan kadar percambahan benih ini lebih kurang dalam 80%. Maksudnya daripada 10 benih yang kita semai, insya-Allah 8 akan tumbuh. Okay, benih radish ni dia ada 2 jenis lah biasanya, iaitu radish putih ataupun Chinese radish dan radish yang merah. Okay, jadi saya nak bercerita ni ialah yang saya share ni ialah benih radish putih ya. Benih merah pun kita ada stok. Okay, benih radish ni kalau kita nak semai, sebab dia jenis yang cepat tumbuh, kita tak perlu rendam, kita boleh terus saja semai. Tapi kadang-kadang kalau ada orang dia persoalkan, kalau kita semai terus je, kadang-kadang ada yang cepat tumbuh, ada yang lambat. Jadi mungkin perbezaan sehari dua ni menyebabkan kita susah nak urus ya. Jadi elok kita pastikan semua benih tu bercambah dalam satu masa, iaitu percambahan yang sekata. Jadi untuk dapatkan percambahan yang sekata, apa yang kawan-kawan boleh buat ialah ambil je benih radish ni, letak dalam air suam. Air suam tu maksud dia ambil 1 cawan air panas, kemudian ambil 1 cawan air pada suhu bilik, campur dua tu. Biasanya kalau kita campur dua tu, suhu akan turun kepada 40 hingga 45 darjah Celsius. Iaitu kalau kita celup jari dalam air tu, kita boleh rasa suam ya. Dia tak burn, tak menyebabkan jari kita rasa terlalu panas, rasa suam je. Jadi ambil je benih yang kita nak semai tu, letakkan dalam air suam, biarkan selama 2 jam. Jangan rendam terlalu lama, okay? Sebab proses percambahan dia perlukan oksigen. Kalau kita rendam benih terlalu lama dalam air, dia mungkin akan kekurangan oksigen. Ini boleh menyebabkan benih tu tidak aktif bila kita rendam. Bila tanpa oksigen, embryo dan benih tu akan mati. Kalau dia mati, menyebabkan benih jadi reput. Kita tak mahu itu berlaku. Jadi 2 jam je. Selepas pada 2 jam, keluarkan benih dan kita boleh semai lah. Okay, tuangkan air dan kita boleh semai. Lepas pada tu, kita dah sedia untuk semai ya. Jadi untuk semai, kita gunakan tanah semayan. Tanah semayan ni biasanya macam-macam lah. Tanah yang kita tak perkaya dengan baja yang mampu menampung air. Contohnya ada yang guna tanah Belanda, iaitu tanah kompos daripada wood chip ataupun chip kayu. Ada yang gunakan tanah serbuk daripada kelapa ya, sabut kelapa, boleh juga. Ada juga yang gunakan tanah gambut. Semua tu kita boleh gunakan. Maknanya kalau nak dapatkan tanah daripada nursery, beritahu pada pembekal tu, pada peniaga, yang kita nak tanah untuk kita semai, tanah untuk semai. Jadi lepas pada tu, bila dah dapat tanah, isikan ke dalam dulang semaian ataupun mana-mana bekas. Okay, lebih kurang dalam 1 atau 2 inci ya. 2 inci okeylah, dah sesuai. Isikan, kemudian lembapkan tanah. Buat liang lebih kurang dalam 1 cm. Kemudian masukkan benih radish atau benih lobak putih. Kemudian tutup dan
letakkan di tempat yang panas ya, tempat yang panas. Maksud panas ini uh, kita bukan kita simpan di tempat yang terlindung lah, sebab proses pencambahan tu diperlukan haba. Jadi tempat panas. Panas ni tak semestinya cerah ya. Jadi kalau saya semai, biasanya apa yang saya buat, bekas semayan tu saya tutup di permukaan dia. Saya tutup dengan dulang. Tujuan dia supaya dia tak kena direct sunlight. Jadi permukaan tu tak panas dan kering. Kita nak tanah tu kekal lembap ya. Biasanya lepas pada 24 jam kita akan nampak pencambahan tu berlaku. Bila berlaku pencambahan, daun yang pertama yang keluar dibentuk macam dalam gambar ni lah. Okay. Dia bentuk macam jantung. Daun ni sebenarnya ialah daun benih ataupun dikenali sebagai daun cotyledon. Dalam ni ada kaya dengan nutrien daripada biji benih tu. Jadi ketika pokok ada daun ni saja, dia tak buat fotosintesis lagi. Tapi dia akan mula mencari cahaya. Jadi apa yang kawan-kawan buat, bila dah keluar je daun, ambil je bekas semayan tu, letak di tempat yang cerah. Jangan takut pokok akan mati kalau cerah. Sebab sebenarnya tak. Biji benih ni dia tahan panas ya, dia tahan panas. Asalkan tanah tu kekal lembap, tak ada masalah. Letak tempat cerah. Jadi kalau letak tempat cerah, jarak antara dua daun ni daripada hujung ke hujung, dengan ketinggian batang, dengan ketinggian pokok ni, dia lebih kurang sama ya. Maknanya kalau dalam contoh ini, ambil hujung daun ke hujung daun yang satu lagi, dengan daripada hujung batang ke pangkal batang, nilai dia adalah dekat-dekat. Ini yang kita mahu. Kalau kita letak di tempat yang gelap, daun ni dia nak train ya, dia nak cari cahaya. Walaupun belum berlaku fotosintesis lagi, dia akan bantu pokok untuk cari cahaya. Bila tak ada cahaya, pokok ni akan tumbuh panjang sampai dia dapat cahaya. Masalahnya kalau pokok tu tumbuh panjang, kalau kita niat tanam sebagai microgreen, kita nak makan, itu baguslah. Sebab kita mudah kita potong dan kita boleh terus makan. Tapi kalau kita nak tanam besar, itu tak bagus. Sebab bila pokok tu terlalu panjang, dia mudah patah. Dia mudah patah. Jadi jarakkan antara benih ni lebih kurang dalam 2 inci ya. Maknanya masa kita semai pun, liang tu kita buat jarak antara liang adalah 2 inci. Jadi selepas pada 2 hari, insya-Allah dia akan keluar macam dalam gambar ni. Yang ini saya tanam rapat ni sebenarnya. Kalau dia rapat macam ni, yang terlalu rapat, contoh macam yang atas ni ya, terlalu rapat tu, yang satu lagi tu kerak ya, kerak. Dan daun yang kita kerak tu, pokok yang kita kerak tu kita boleh makan ya, tak ada masalah. Jadi sekarang pokok ni dia akan tumbuh lagi. Dia akan tumbuh. Masa ni jangan membaja lagi. Kita tak perlu membaja. Selepas daripada 1 minggu lepas pada pencambahan, biasanya daun ketiga dan daun keempat akan tumbuh. Daun ketiga dan keempat ni dia sepasang ya. Sebab inilah pokok dicotyledon, iaitu 2 cotyledon. Jadi dia akan keluar sepasang. Daun sepasang ni rupa dia macam dah sama dengan daun pokok yang dewasa, pokok yang dah matang. Iaitu panjang je ya. Bila dah keluar daun tu, maknanya pokok ni akan mula menjalankan fotosintesis dan diperlukan baja. Biasanya lepas pada seminggu keluar, kita dah boleh membaja. Jadi apa yang saya buat sebenarnya mudah je. Saya ambil je baja yang saya nak gunakan. Biasanya kalau saya guna baja organik, saya ambil je baja organik, saya rendam dalam air. Kemudian bila rendam dalam air tu yang saya guna untuk siram pokok di sebelah petang. Siram baja ni sebelah petang. Sekali ya, seminggu tu. Minggu pertama, lepas pada seminggu kita buat macam tu. Kita ambil baja, letak dalam air. Kacau biar dia larut, kemudian kita siram. Kenapa saya buat macam tu? Sebab
baja ni pokok boleh serap bukan dalam bentuk pejal. Okay, dia boleh serap dalam bentuk larutan. Jadi kalau kita, sebab itulah saya ambil je baja, saya kacau dalam air dulu, kemudian baru saya siram. Okay. Kemudian hampas itu masih ada baja lagi. Okay. Barulah saya tabur di sekeliling pokok. Tapi jangan kena pangkal pokok sebab kita tak mau baja tu kalau kena dia boleh membuatkan batang pokok tu reput. Kita tak mau anak pokok ni reput. Jadi ingat bila keluar je 2 helai daun, lepas pada seminggu, lepas pada semayang tu, lepas pada bercambah, kita letak baja. Jadi kalau gunakan baja kimia, untuk memula ni biasanya orang letak baja daun, iaitu baja urea. Ambil je sesudu baja tu, campur dalam lebih kurang 5 liter air, kacau, kemudian ambil dan siram. Jadi tapi kalau guna baja kimia ni, saya perlu ingatkan, pokok ni dia akan jadi gemuk air, dan bila pokok gemuk air, biasanya serangga perosak akan mudah datang dan kacau. Kalau kita gunakan baja organik, jarang serangga perosak akan datang kacau. Kita tunggu seminggu dulu, jangan alih terus. Okay? Kita tunggu seminggu dulu. Sementara tu, tempat yang kita nak alih tu, kalau kita nak alih dalam pasu, maknanya kita letakkan tanah ke dalam pasu. Jadi tanah yang elok ialah tanah lom. Iaitu tanah lom ni ada pasir sikit, ada tanah liat dalamnya. Kita campur. Dan ada bahan organik, iaitu ada kompos, sisa daun-daun kayu yang kering tu, campurkan semua sekali, gaul. Okay. Kalau di tanah pun sama. Kalau di tanah, maknanya pastikan tanah tu tanah lom, itu tanah yang campur pasir dengan tanah liat, dan juga bercampur dengan keladak. Okay. Biasanya kalau tanah tu tanah hitam lagi cantik lah. Tapi tanah hitam tu bukannya sebab kita campur tanah bakar, bukan. Hitam tu kerana ia kaya dengan bahan organik. Jadi apa yang kita buat, seminggu sebelum kita mengalih tu, kita campurkan dengan baja organik. Kalau kawan-kawan gunakan baja tinja ayam yang pellet tu, ambil lebih kurang dalam 2 inci, okay, gaulkan dengan tanah, kemudian siram. Okay, tujuan kita siram tu supaya ada aktiviti bakteria dan aktiviti hidupan dalam tanah. Contohnya macam cacing tanah, dia akan datang makan. Sebab bila dia makan, dia akan uraikan benda tu. Dia akan masukkan benda tu, apa-apa tu dalam tanah, dan dia akan jadi sekata. Tanah akan jadi cantik. Kita biarkan seminggu, insyaAllah lepas seminggu dia sedia untuk kita menanam. Okay, cantik. Kalau kita dah taruh, letakkan baja organik, okay, kita biarkan seminggu, tanah tu memang cantik. Okay, lepas pada tu, hari kita nak mengalih tu, anak pokok tu biasanya dah tumbuh, ada 4 helai daun lah. Dah ada 4 helai daun, kita keluarkan dan melakukan aktiviti sebelah petang. Kalau nak mengalih ni, jangan alih sebelah pagi, alih sebelah petang. Kita pegang pada daun benih tu, kalau dalam sel dulang semayan, kita pegang, kita tarik je keluar. Kalau kita letakkan dalam dulang yang bekas yang besar, yang campur, saya gunakan sudu yang lama untuk korek tanah. Pastikan akar tu tak banyak terputus. Korek tanah, keluarkan dan letak di tempat yang kita nak alih. Okay. Kalau lobak putih, kita boleh gunakan pasu. Pasu sebenarnya saya gunakan pasu yang 6 inci pun saya guna, yang 15 cm. Tak perlu yang besar. Tapi kalau pasu yang 6 inci tu, saya letakkan satu pokok dalam satu pasu. Kalau kat tanah, kita letakkan lebih kurang jarakkan dalam 4 inci. Okay. Jadi biasanya lepas pada kita alih, 4 hari pertama tu pokok dia akan layu dulu. Okay. Sebab dia layu tu, akar tu dia tak settle lagi kan, kita alih tempat baru. Jadi pokok tu dia akan tumpu kepada perkembangan akar. Jadi bila dia tumpu pada perkembangan akar, daun tu macam tak jagalah. Jadi dia layu. Jangan panik. Kalau untuk
4 hari pertama, biasanya 4 hari lah kalau daripada pengalaman saya. Pagi-pagi tu kita tengok pokok akan layu. Tapi siram macam biasa lah. Tapi jangan siram sampai air bertakung. Okay. Air kita nak, tapi kita tak mau lebih. Sebab bila air bertakung, akar tu akan reput, pokok akan mati. Okay. Jadi lepas pada hari keempat tu, insyaAllah dia akan segah balik. Dan bila segah, dia akan tumbuh macam ni lah. Ni maknanya lepas pada kita alih dalam 4 hari, lepas pada kita alih, dia akan tumbuh. Dan daun-daun yang baru akan tumbuh dengan banyak. Okay. Jadi sebab kita dah gaul dah baja organik sebelum ni, jadi kita tak perlu membaja lah. Tak perlu dah untuk membaja. Kalau lah katalah kita terletak sedikit je, kemudian kita nampak pertumbuhan tu tak banyak lah, dah tak ada pertumbuhan, maknanya dah lambat pembesaran, barulah kita tambah baja. Okay. Saya syorkan baja organik lah. Kalau tak guna baja organik, baja yang generik pun boleh, yang untuk macam contoh NPK tu boleh lah. Tak kira nombor berapa pun, tapi baca label. Kalau guna baja kimia, jangan guna banyak. Saya syorkan kalau kawan-kawan guna baja kimia, larutkan dulu dalam air, okay, kemudian sembur pada daun. Okay. Biasanya satu sudu dalam lebih kurang dalam 5 liter, okay, semburkan pada daun. Sebab pokok dia bukan boleh serap melalui akar je, dia juga boleh serap melalui daun. Kalau kita sembur pada daun, sebenarnya dia lebih efisien kadar serapan baja tu. Kalau kita gunakan baja organik, tak perlu membaja dah. Okay, tak perlu membaja, insyaAllah dia akan naik macam ni. Dan radish ni atau lobak putih ni, yang jadi lobak tu sebenarnya bukan akar, tapi batang dia. Jadi kawan-kawan perhatikan, kalau batang dia tu terdedah, ambil tanah kemudian top up lah sikit, tutup. Okay. Kemudian biasanya lepas pada kita alih 4 hingga 5 minggu kemudian, lobak akan mula kelihatan, ya. Jadi bila pokok tu dah tumbuh, kita perlu jagalah. Dan penjagaan ni biasanya mudah, dia tak cerewet. Kalau kita gunakan baja kimia, that means biasanya setiap minggu tu kita perlu sembur, perlu sembur dengan baja yang kita larutkan. Atau kalau kena tabur, kena hati-hati. Sebab kalau tabur ni, kalau terlebih baja, pokok akan melecur dan dia akan mati. Sebab tu saya sendiri, saya tak suka guna baja kimia. Dan satu lagi masalah dia, bila kita guna baja kimia, tumbuhan kita akan banyak diserang serangga perosak dan juga penyakit. Tapi kalau kita gunakan secara organik, jarang berlaku, ya. Dia ada, contoh macam daun sini, kalau kita perhatikan ada lubang, ya. Ada lubang sikit. Okay. Tapi macam tu lah, setakat tu saja. Jadi kalau ada yang terlalu rapat, kita alihkan supaya jarang sikit. Macam contoh yang ni kan, yang ni pokok dia terlalu rapat. Ada satu pokok besar dan satu lagi kecil sedikit. Okay. Jadi kalau dia jauh, kita mungkin boleh dapat perkembangan yang lebih cepat, dia antara kedua-dua pokok ni. Jadi dia tak perlu berebut ruang lah. Kalau macam rapat macam ni, dia perlu berebut ruang. Jadi itu sebab tujuan kita alih. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan, jadi saya tanam yang ditanam tanah, pokok radish ni dia memang macam ni. Bila dia tumbuh aja, sebahagian, sebab yang lobak ni sebenarnya batang dia, sebahagian dia tu akan tumbuh keluar. Jadi kalau macam yang ni, sebab radish kalau kita tuai muda, dia memang sedap makan. Dia sebab masih ada sari manis. Jadi kita tak tunggu dia sampai terlalu besar. Biasanya kalau 4 minggu hingga 6 minggu dia dah ada lah saiz macam bola pingpong. Masa tu dah sedap lah makan. Kalau nak besar lagi, tunggu 8 minggu hingga 10 minggu pun boleh juga. Jadi radish ni, kalau kita tuai, kita ambil dengan daun dia sekali. Daun kita boleh masak seperti sawi, ya. Dan lobak dia kita boleh masak. Itu macam-macam lah. Sedap buat sup, sedap. Tapi kalau yang muda, yang masih kecil lagi tu, kalau nak buat salad pun boleh juga. Okay. Jadi lobak putih ni dia rasa sama je dengan yang radish yang merah, ya.
dia sama je. Tapi bukan tak sama dengan carrot, carrot lain. Kalau yang saya kata tadi, kita boleh tanam dalam pasu kecil, macam ni contoh pasu 6 inci. Yang saya tanam, dia akan keluar separuh, akan keluar separuh sebab dia tak boleh nak tolak dah ke dalam, tapi tak jejas sangat. Okay. Jadi boleh, kalau orang kata, oh saya tak ada tanah, kawasan ruang bertanah, boleh tak saya tanam radish ni dalam pasu kecil? Okay. Boleh, tengok ni bukti ada. Okay, yang ni ada yang saya tanam di tanah, ada yang saya tanam dalam pasu. Yang ni yang dalam pasu juga. Okay. Yang ni belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Bila keluar dia macam ni lah. Macam yang gambar dalam ni. Okay, yang tak ada ruang tanah, okay, dekat dinding pun boleh. Okay. Pasang aja dekat tingkap dakuh tu ataupun tingkap, gantung. Ada biasanya dekat nursery ada jual macam ni, besi yang kita boleh letakkan pasu panjang. Kemudian dalam pasu yang ni, pasu panjang tu saya letak pula pasu yang ada pokok. Ataupun boleh je terus letakkan tanah je dalam pasu panjang tu dan tanam dalam pasu panjang. Jadi saya sendiri bila menuai, saya tak tunggu besar. Maknanya lebih kurang saiz dalam satu genggaman tangan tu saya dah ambil. Iaitu lebih kurang diameter macam bola pingpong. Saya dah ambil sebab masa ni sedap Kalau tunggu terlalu besar, rasa radish tu jadi terlalu kuat. Anak-anak kadang-kadang tak mahu makan. Tapi kalau yang kecil macam ni, mereka memang suka makan. Tapi kalau anak-anak, kalau kita nak suruh dia makan, simple je. Masa aktiviti berkebun tu, kita ajak mereka join sekali. Biasanya apa yang mereka tanam, mereka akan makan. Ni gambar anak saya. Masa dia tadika lagi tuai lobak putih. Sekarang dia dah habis sekolah dah. Dah nak masuk college dah. Ini pula gambar putri menuai lobak putih. Yang ini masa ni, lobak putih ni saya tanam di seberang jalan. Dan ini pula radish merah. Jadi rasa radish merah dengan lobak putih dengan radish putih sama aja. Jadi kalau saya sendiri, saya prefer tanam yang putih sebab yang merah ni dia makan masa lambat sikit untuk hasilkan lobak. Tapi rasa dia sama, khasiat dia pun sama. Jadi kadang-kadang kalau yang nak suruh cantik sikit kebun boleh juga tanam yang merah macam ni. Okay. Kita pun memang ada stok benih merah, tapi yang hari ni yang saya offer ialah lobak putih. Lobak putih bersama kangkung dan bayam Jadi jangan lupa pesan benih untuk hari ini. Saya Iskandar bertanamsendiri.com ucapkan terima kasih kerana menonton video ini.